Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang jika begini hebatnya kelebihan Al-Quran itu, kenapa kita masih lagi sombong? Sebab kalau kita tengok lah ni, ramai orang yang menganggap Al-Quran itu tidak berapa penting. Ramai orang masih lagi tidak mahu belajar Al-Quran. Ramai orang masih lagi tidak mahu melazimi Al-Quran dalam kehidupan sehari dia. Dia yakin bahawa salah satu pada rukun iman itu adalah mempercayai Al-Quran. Yakin seyakin-yakinnya. Dia yakin bahawa Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah. Dia yakin bahawa Al-Quran itu sentiasa meniti di bibir baginda Rasulullah. Dia yakin bahawa yang menurunkan Al-Quran itu adalah para malaikat yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah dengan izin Allah. Dia yakin bahawa ramai sahabat-sahabat baginda Rasulullah menanamkan Al-Quran itu di dalam dada masing-masing dan menghidupkan setiap bait-bait Al-Quran itu di dalam kehidupan. Jadi kenapa masih lagi kita ni umat akhir zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan tekanan, semakin hari semakin jauh dengan Al-Quran? Mari kita tengok antara kehebatan Al-Quran ini sendiri. Yang pertama, Al-Quran ini kita boleh grab pahala dia dengan membaca setiap daripada apa yang tertulis di dalamnya, walaupun kita tidak faham satu huruf pun maknanya. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ini setiap satu huruf dia itu ada gandaan pahala. Semua orang dah dengar, semua orang dah tahu, dan semua orang dah maklum mengenai dia. Tapi masih lagi antara kita ni tidak rasa benda ini sesuatu peluang untuk kita perbanyakkan amalan kita melalui bacaan Al-Quran. Kita masih lagi merasa Al-Quran itu hanya perlu dibaca ketika kita mahu sahaja. Begitu rendahnya nilai Al-Quran di sisi kita. Sedangkan penuh dengan janji-janji Allah tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Hatta satu huruf, hanya dengan satu huruf telah mendapat kelebihan yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa sombongnya kita untuk meraih ganjaran yang telah Allah Taala tawarkan ini. Yang kedua, kehebatan mukjizat Al-Quran ini adalah bukan sekadar kita baca, malah kita dengar sekalipun ia akan memberi kelebihan pada kita. Kita tak tengok, kita tak baca, kita hanya dengar, tapi kelebihan dia tetap akan memberi manfaat kepada diri kita ini. Yang mana Al-Quran ini akan memberi manfaat dan kesan, sama ada kepada orang yang baik ataupun kepada orang yang jahat. Contoh kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau mula-mula masuk Islam? Kita semua maklum, kisah ini sangat masyhur. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab telah bersedia untuk membunuh Rasulullah, bukan dia diberi hidayah ketika dia tengah cari agama Islam, bukan dia diberi hidayah ketika dia tengah cari kebenaran. Dia dapat hidayah ketika dia sedang dalam perjalanan bersedia dengan pedang untuk memenggal kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan berkatnya Al-Quran itu, dia hanya terdengar bacaan adiknya ketika dia dapat tahu bahawa adik dia telah memeluk Islam. Jadi dia ke rumah adik dia untuk bertanyakan tentang kenapa dia memeluk Islam, dan dia terdengar ayat Al-Quran itu. Lembut hatinya sehingga dia berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan kalimah syahadah, Allahu Akbar. Begini hebatnya mukjizat Al-Quran itu sendiri. Setiap hari telinga kita ni banyak mendengar halwa-halwa yang tidak ada faedah untuk kita. Kita dengar lagu-lagu, kita dengar berita-berita, fitnah-fitnah yang penuh di luar sana. Jarang sekali dalam rumah kita tu diperdengarkan bacaan Al-Quran. Sebab itu dalam rumah kita ni sentiasa panah, kepala kita sentiasa rasa serabut, tak tenang hati, banyak masalah, senang mari penyakit dan sebagainya, disebabkan kita sangat jauh dengan Al-Quran ini. Dan yang ketiga, daripada hadis riwayat Muslim, tidaklah sesuatu kaum yang berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, yakni masjid, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka itu sakinah, yakni ketenangan, dilimpahi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut nama mereka kepada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Dalam hadis ini kita tengok berapa banyak kelebihan yang kita boleh dapat. Pertama sekali, di musim wabak ini ramai orang yang diuji dengan berbagai ujian. Ada yang kematian saudara mara, ada yang kematian ahli keluarga, ada yang dibuang kerja, ada yang tidak ada pendapatan, tak boleh makan dan sebagainya. Penuh dengan tekanan perasaan, dan kadar bunuh diri di Malaysia ini semakin lama semakin meningkat, walaupun tidak diwar-warkan kepada masyarakat. Ini salah satu tanda bahawa kita jauh daripadanya, jauh daripada ketenangan yang dijanjikannya. Jadi pada hadis ini Allah Ta'ala telah katakan bahawa jika kita ni berada di rumah-rumah Allah, di masjid, ataupun kita berada di rumah kita dan kita belajar ataupun membaca Al-Quran, kita akan dapat ketenangan, sakinah. Kita akan dapat penyelesaian kepada permasalahan. Kita akan dapat jalan untuk kita dijauhi daripada setiap kesusahan. Selain pada itu, kita akan dilimpahkan rahmat
Rahmat ni bermaksud kasih sayang Allah. Apabila kita ni penuh dengan kasih sayang Allah, kehidupan kita ni akan sentiasa rasa senang, tak akan rasa gembira, dipermudahkan segalanya, ditenangkan jiwa. Hubungan antara kita dan keluarga akan semakin erat, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Allahu Akbar. Ini yang kita dambarkan, lebih-lebih lagi pada waktu begini. Selain itu, kita dikelilingi para malaikat dan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Jadi bila kita ni dikelilingi para malaikat, di situlah mustajabnya doa kita. Di situlah kelebihannya untuk kita berdoa dan kita memohon pada Allah, bermunajat kepada Allah, minta dilindungi daripada setiap kesusahan dan juga bala. Yang keempat, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan kita syafaat, bantuan, pertolongan, yang mana di hari kiamat nanti tidak ada bantuan yang dapat membantu kita selain daripada bantuan-bantuan yang telah Allah Ta'ala janjikan. Salah satu daripadanya adalah bantuan ataupun syafaat daripada Al-Quran yang kita baca dan juga kita hafal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Allahu Akbar. Kita sedar kita ni tidak banyak amalan, kita ni tidak berat timbangan pahala, kita ni bukanlah ulama ataupun para sahabat baginda. Apa yang kita perlukan adalah syafaat, bantuan-bantuan supaya kita ni dapat melintasi titian dan juga terus ke syurga. Jadi ini adalah peluang kita untuk grab setiap kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan. Tapi kenapa kita masih lagi sombong? Yang kelima, para jin juga sangat takjub dan juga menghormati ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, banyak kes yang mana penuh dengan sihir menyihir, santau menyantau, ada yang khurafat dan sebagainya. Kes seperti ini semakin hari semakin meningkat. Kan tetapi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada jin sihir ataupun yang mengganggu, mereka ini akan takut, mereka ini akan hormat, mereka ini akan patuh kepada setiap ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka, sama ada mereka akan keluar ataupun mereka akan tidak mengganggu lagi orang yang disihir. Ini semua kelebihan ayat-ayat syifa di dalam Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Kerana mereka, yakni para jin, sangat-sangat menghormati dan juga yakin, sebenar-benar yakin terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Sama ada mereka ni dalam golongan jin kafir ataupun jin Islam, lebih-lebih lagi. Jadi jika dengan jin sangat-sangat yakin dengan Al-Quran, janji-janji Allah dan sebagainya, mengapa kita manusia yang telah diberi akal untuk kita berfikir masih lagi tidak yakin, malah sombong, tidak mempelajari ilmu Al-Quran, malah dijauhi Al-Quran itu sendiri. Sehari suntuk kita ni beribadat, solat, berdoa dan sebagainya. Tapi persoalannya, adakah solat kita itu kena dengan bacaan dia? Adakah kita ambil inisiatif untuk mempelajari, untuk memperbetulkan bacaan kita sehari suntuk? Ingat, jika kita baca dengan salah, maka kita menjemput dosa itu setiap hari. Satu hari paling kurang 17 rakaat kita akan solat. Adakah dengan 17 rakaat itu sebenarnya kita menarik dosa untuk dikumpulkan dalam timbangan kita? Wa iyazubillah min zalik. Semoga kita melazimi Al-Quran dalam kehidupan kita. Jangan lalui 24 jam daripada kehidupan kita tanpa kita membelik Al-Quran, dan bacalah walaupun dengan satu ayat. Wallahu ta'ala alam. Semoga video ini memberi manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.